Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tetuan J. Fahri dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah kontrak perniagaan dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah susulan kepada topik saya yang sebelum ini, di mana saya ada menyentuh mengenai usahawan kecil ataupun perniagaan kecil-kecilan. Di mana hari ini saya akan mengambil sedikit masa untuk menerangkan kenapa kita perlu adanya satu kontrak untuk terutamanya sekali untuk peniaga-peniaga ataupun usahawan kecilan. Poin kita yang pertama untuk hari ini adalah untuk melindungi kepentingan. Apa maksud saya di sini? Okey, katakan kamu menjalankan satu perniagaan. Bila kamu ada satu kontrak, apa yang kamu boleh buat menerusi kontrak itu? Dalam kontrak tersebut akan ada terma-terma, akan ada syarat-syarat, akan ada apa yang kamu boleh buat, apa yang kamu tak boleh buat dan sebagainya. Dan ini secara tidak langsung dan juga secara langsung sebenarnya akan melindungi kepentingan kamu. Sebab kamu menjalankan perniagaan ini dengan niat, dengan tujuan untuk membuat satu keuntungan. Tapi bila kamu tidak ada kontrak, ada satu kemungkinan di mana mungkin kamu tidak akan mendapat duit yang dijanjikan. Ataupun perjanjian ini menjadi tidak sah. Dan bila berlaku isu-isu yang sedemikian rupa, ianya akan menjejaskan keuntungan syarikat kamu. So, bila ianya menjejaskan keuntungan syarikat kamu, ianya akan mengganggu kelangsungan perniagaan kamu. Pada masa yang sama, kamu kena ingat, bila kita buat kontrak ini adalah dua hala. Maksudnya, ia akan melindungi kepentingan kamu. Pada masa yang sama juga akan melindungi kepentingan customer kamu ataupun pengguna. Kerana sebagaimana kamu ingin satu kontrak ini untuk melindungi kepentingan kamu, kepentingan pelanggan juga harus dijaga. So, apa yang akan berlaku di sini bila ada kontrak, masing-masing akan tahu apa yang dinyatakan dalam kontrak tersebut dan kontrak ini boleh menjadi satu tanda ukur ataupun menjadi satu reference point yang boleh digunakan untuk melindungi kepentingan kedua-dua pihak di sini. Yang kedua, ini sangat biasa. Kamu kena ingat biasanya bila seseorang memulakan perniagaan, ramai yang akan bersangka baik. Di mana ramai yang berpendapat bahawa lah tuan, bisnes saya ni bisnes yang biasa saja, tak ada keperluan nak buat kontrak, tak ada keperluan nak buat apa-apa. Bisnes saya jual beli saja. Saya jual, dia beli. Bisnes saya sangat mudah, tak ada kontrak. Tapi kita kena ingat satu benda. 10 jari tak sama. Customer pun sama. Mungkin kamu ada 100 customer, 99 customer ni berpuas hati dengan kamu punya perniagaan, dengan kamu punya servis dan sebagainya. Tapi mungkin ada satu customer ni tidak berpuas hati dengan cara kamu mengendalikan syarikat ataupun cara kamu membuat urusan perniagaan dengan individu ni. Dan bila wujud isu kesedemikian rupa, kamu akan serabut. Kerana apa yang akan berlaku di sini, kamu tidak ada sebarang perjanjian. Kamu tidak ada apa-apa kontrak. Kamu tidak ada apa-apa terma. Kamu tidak ada apa-apa syarat. Dan customer ini ada kemungkinan boleh menggunakan semua kepincangan di pihak kamu ini, dia boleh digunakan untuk menyerang kamu, untuk mengatakan ini tak betul, itu tak betul. Dan kamu pula akan terkapai-kapai sebab kamu akan rasa macam customer yang saya yang lain semua tak komplain. Kenapa kamu seorang komplain? Tapi kamu kena ingat, itu bukan cara satu perniagaan dijalankan. Bila wujud satu isu, pihak-pihak kena ada satu reference point ataupun pihak-pihak kena ada satu tempat di mana ianya boleh dirujuk. Tapi jika ada satu kontrak di sini, jika ada isu perundangan ataupun isu ketidakpuashatian, kedua-dua pihak boleh merujuk kepada kontrak perjanjian tersebut dan melihat pihak mana yang betul dan pihak mana yang salah. Ini adalah sangat-sangat penting. So, sebab itu, bila kita ada satu perjanjian atau kita ada satu kontrak, bila wujud isu, biasanya kontrak ini penting bila ada isu. Bila tak ada isu, pada kebanyakan masa, masing-masing akan berpendapat, tak perlulah kontrak, tak perlulah buat apa-apa. Tapi bila timbul isu dan kamu ada kontrak, pihak-pihak boleh menggunakan kontrak tersebut untuk menilai apa langkah kamu yang seterusnya. Poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah dari segi rujukan. Apa maksud saya? Macam ni. Bila kamu menjalankan satu perniagaan, kamu akan ada banyak transaksi ataupun kamu akan ada banyak customer. Dan pada kebanyakan masa, bila kamu buat transaksi dengan banyak-banyak customer,
kecenderungan ataupun kebarangkalian untuk berlaku kekeliruan adalah amat tinggi. Mungkin bila kamu ada 1-2 customer, kamu berpendapat kamu boleh tahu, kamu faham benda ni. Tapi bila kamu ada banyak-banyak customer, akan ada banyak variasi di situ. Akan ada banyak demand, banyak perbezaan antara apa yang kamu bagi customer A dan apa yang kamu bagi pada customer B. Dan bila kamu terkeliru, kamu akan bertelingkahlah dengan customer kamu. Sebab customer akan kata, kamu janjikan A, tapi kamu buat B. Kamu pula akan kata, tak, biasa saya memang janji B, saya tak janji A. So akan ada salah faham. Tapi bila ada kontrak, dalam kontrak itu, semua butiran perjanjian boleh disenaraikan. Saya bagi contoh, kadang-kadang ni orang ambil mudah. Orang akan rasa banyak situasi tak perlukan kontrak. Tapi pada pendapat saya, kebanyakan situasi memerlukan kontrak. Kita ambil sesuatu yang biasa tak ada kontrak lah dalam kehidupan seharian. Kita mungkin industri cat kenderaan. Kamu hantar kereta, individu ni cat kenderaan dan kamu dapat balik kereta. So, sesuatu yang mudah betul. Kamu bayar, dia cat, problem settle. Tapi di sini, bila ada kontrak, kamu boleh nyatakan kereta apa. Dalam kontrak itu kamu boleh nyatakan kereta jenis apa. Berapa harga bayaran. Ini memang kamu memang tahulah, ini terma-termaam. Cara pembayaran, ini kamu takkan fikir. Kalau warna cat, mungkin dia nak biru gelap. Mungkin kamu cat biru yang lebih terang. Kod cat itu, semua benda ini kamu boleh senaraikan dalam kamu punya kontrak. Cara pembayaran. Kalau katakan ada isu dalam cara bagaimana kereta ni dicat, mungkin finishingnya kurang baik. So, bila ada finishing kurang baik, apa langkah seterusnya? Apa yang boleh dibuat? Semua ini boleh dinyatakan dalam satu kontrak. Sedangkan, kita biasa beranggapan, ini tak adalah susah sangat. Ini hanya cat kenderaan sahaja. So, bila cat kenderaan saja, tak adalah apa yang serabut. Tapi bila saya sebut satu persatu ni, bila kamu nyatakan semua ini dalam kontrak perjanjian kamu, ianya akan menjimatkan masa. Sebagai contoh, dari segi duit sekalipun, kamu boleh letak dalam kontrak kamu, bila kereta diserahkan, deposit 50%. Selepas kereta siap, bayar bakinya. Itu pun kamu boleh letak. So, tak ada confusion ke, tak ada kekeliruan ke. So, bila customer datang, dia baca kontrak, dia dah tahu, oh, bila saya serah kereta, saya kena bagi 50%. Habislah. Problem settle. Ini contoh di mana bila saya kata kontrak ini boleh menjadi satu rujukan yang penting untuk kamu dan juga customer kamu. Supaya customer tak datang kelak kata, saya nak biru ni, kenapa kamu cat biru ni? Tapi kamu boleh rujuk pada kontrak. Kamu boleh kata, ini adalah warna yang kita setuju, ini adalah kod warna tersebut, ini adalah brand tersebut, semuanya telah ditulis dalam kontrak. So, bila dah ada macam tu, customer pun tak akan tanya kamu pun tak perlu nak mengelirukan diri kamu kata, mungkin saya ada cakap macam ni, mungkin saya ada cakap macam tu. Tak ada keperluan yang sedemikian. Poin kita yang seterusnya adalah, adanya kontrak ini akan menimbulkan satu keyakinan terhadap kamu, terhadap syarikat kamu oleh customer kamu. Kamu akan beranggapan bahawa kamu adalah walaupun satu syarikat yang kecil, tapi kamu ada struktur, kamu ada sistem. Semuanya adalah teratur. Kamu masuk, okey, ini bayaran pertama, ini bayaran kedua, ini adalah servis, ini adalah ekspektasi. Semuanya dah tersusun dalam bentuk satu kontrak. So, bila dah ada dalam bentuk sedemikian rupa, bila dibandingkan dengan perniagaan lain yang tak ada struktur, tak ada kontrak, customer ada kemungkinan akan memilih kamu kerana kamu ada struktur yang lebih besar, lebih betul, lebih teratur. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan untuk mengambil tindakan seterusnya bila menjalankan satu perniagaan yang kecil. Macam biasa, jika ada sebarang pertanyaan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.